membaca buku diskusi isu akidah dan pemikiran semasa, yang mana kita masih lagi membahaskan bab yang pertama, Islam sebagai agama negara, sehingga muka surat 36 30, yang terakhir 35 kan, 36 surat 36 kan. Saya tanda 36 kot. Betul lah, betul. Itu Haji Yasin kata 36. Jadi maknanya kita dah selesai membahaskan tentang sekilas sejarah kedatangan ataupun kemasukan Islam, atau lebih khusus lagi aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Bermakna pegangan kita pada hari ini yang berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni bukanlah suatu pegangan yang baru, tetapi dia adalah pegangan yang dah sekian lama dipegang oleh alim ulama kita, institusi madrasah, pondok, masjid, surau kita, ya. Bahkan sehingga ke peringkat institusi istana, sehingga dia menjadi pegangan dalam negara secara rasmi, ataupun lebih tepat lagi dalam negeri lah, sebelum wujudnya Malaysia lagi, ya. Jadi apa yang kita praktiskan pada hari ini, itulah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah merupakan satu kesinambungan lah daripada pegangan yang telah pun dipegang oleh generasi kita sejak turun-temurun. Jadi muka surat 36, kita masuk kepada manhaj wasatiyah dalam pendekatan ilmu akidah. Ini kita nak lihat secara lebih spesifik bagaimana yang dikatakan dengan Islam yang masuk ke tempat kita ni, dia membawa kedamaian. Walaupun sebelum tu ada pelbagai ajaran yang jauh daripada Islam, pengaruh daripada Hindu Buddha, ajaran animism, dinamism, percaya kepada dewa, semangat-semangat tertentu. Semua itu ada ketika sebelum kedatangan Islam. Tapi Islam boleh masuk dengan cara yang penuh wasatiyah, iaitulah kesederhanaan, bukannya dengan cara kekerasan. Jadi kita nak faham bagaimana yang dikatakan dengan wasatiyahnya akidah yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi dia bukan masuk dengan membawa Islam versi seperti golongan Khawarij. Kalau dia bawa, yakni alim ulama kita, pendakwa-pendakwa Arab kita yang datang, kalau dia bawa versi keras yang kita sandarkan kepada aliran Khawarij, sudah tentulah kita tak tahulah sama ada Islam tu akan tersebar ataupun tidak. Kalau tersebar pun takkan lama dia boleh establish sehingga seperti yang ada pada hari ini, ya. Sebab Khawarij ni satu aliran yang keras, sehingga ke peringkat dia menghalalkan darah, ya. Jadi manhaj wasatiyah dalam pendekatan ilmu akidah, muka surat 36. Ilmu akidah merupakan subjek terpenting yang perlu diketengahkan kepada masyarakat. Meskipun begitu, pendekatan dalam menyampaikan ilmu akidah perlu mengambil kira latar belakang masyarakat yang mempunyai tahap pemikiran dan pengetahuan agama yang berbeza-beza. Lazimnya pengajaran ilmu akidah dilatari oleh pelbagai madrasah dan mazhab tertentu. Ia bergantung kepada siapa yang menyampaikan pengajaran ilmu akidah tersebut. Misalnya seorang graduan lulusan Mesir, Lubnan atau pengajian tempatan mungkin akan mengambil pendekatan akidah berdasarkan aliran Asy'ariyah Syafi'iyah. Manakala lulusan Madinah dan Mekah mungkin akan membawa aliran Salafiyah Hanabilah, ataupun yang kita kenali di Malaysia ni kita panggil dia Wahabiyah, kan? Jadi dia alirannya berbeza. Tapi aliran yang menjadi pegangan majoriti umat Islam, ya, sejak daripada kurun-kurun yang terawal lagi adalah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, dan kita tahu bahawa negara yang menerajui aliran Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah Mesir. Kita bukannya tengok Mesir itu secara keseluruhannya, tidak. Bila sebut Mesir itu ialah specifically-nya Al-Azhar, University Al-Azhar.
Takut kalau saya sebut umum macam tu, tuan-tuan jadi terkejut. Pergi ke Mesir, Masya Allah, dunia. Kan, tarian gelik pun ada juga. Adakah dia sebahagian daripada ahli sunnah? Tarian gelik atas kapal tu, tak ada kena-mengena dengan ahli sunnah tu. Tengok dia punya filem-filem dia, boleh tahan tuan-tuan. Jauh lebih advance daripada kita. Ya, buka sana, buka sini dan berani-berani tu dahsyat tuan-tuan. Jadi maknanya kita tak tengok yang tu, kita tengok kepada Al-Azhar itu sendiri. Ya, dia menjadi sebagai simbol kepada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah di dunia, bahkan kepada umat Islam secara keseluruhan. Maknanya kalau nak kata siapa pimpinan kita, rujukan utama kita, ya, kita kata Syekhul Azhar, the Grand Imam of Al-Azhar. Kalau orang Kristian Katolik umpamanya, dia kata Pop tu lah, yang dekat Vatican City tu. Tapi kalau kita, Syekhul Azhar lah, kerana di situlah melahirkan alim ulama besar kita. Bukan kata di Mesir, di negara Arab, tapi di seluruh dunia. Kan, termasuklah di negara kita ramai lulusan para pendakwah dan tokoh-tokoh hebat, yang mereka itu mendapat pendidikan langsung daripada Universiti Al-Azhar. Ya, manhajnya, maksudnya manhaj akidah yang dipelajari oleh mereka itu yang sampai kepada kita. Jadi itulah yang menjadi pegangan umat Islam di seluruh dunia secara majoritinya. Kita kata aliran Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Dan dari sudut mazhab fiqihnya adalah Syafi'i. Kena Mesir tu bukan apa, sebab Mesir tu kebetulan dia juga antara negara yang menganut mazhab Syafi'i. Walaupun ada juga sebahagian daripada penduduk Mesir itu yang menganut mazhab Hanafi. Tapi kebanyakan fatwa-fatwa mereka adalah berasaskan mazhab Syafi'i. Jadi dekatlah dengan kita. Dekat dengan kita umat Islam di Nusantara ini. Jadi yang balik daripada Mesir, daripada Lebanon umpama, begitu juga daripada Jordan. Jordan ni dia kemudian sikit kan. Peringkat awal dulu ramai daripada Mesir. Okey, jadi yang daripada Jordan pun samalah. Kita pun mengaji dari sudut manhaj yang sama, iaitulah aliran Asy'ariyah, Maturidiyah, dan mazhabnya pun dekat dengan kita, iaitu mazhab Syafi'i. Cuma di negara Arab ni dia kadang dia campurlah antara Syafi'i dengan Hanafi. Okey, manakala lulusan Madinah dan Mekah, itu dia ada beza sikit kan. Dia beza sikit, iaitulah aliran dari sudut akidahnya dia pegang dengan aliran Salafiyah, Hanabilah. Jadi ada manhaj yang lain, metod yang lain dari sudut pengajian ilmu akidahnya. Terdapat juga sesetengah ilmuwan agama yang mengambil pendekatan perbandingan sesama aliran Ahli Sunnah wal Jamaah dengan mentarjihkan pendapat yang terkuat. Jadi bagaimanapun yang ni dia agak kurang sesuai lah. Kalau untuk masyarakat awam, dia agak kurang sesuai. Tapi kalau dia nak bawa pendekatan perbandingan, ini lebih sesuai kepada orang yang memang ahli ilmu ataupun ahli bidang. Dia memang bidang pengajian Islam, tak apalah untuk mendapat pendedahan yang lebih tentang perbandingan ilmu akidah ini. Perbandingan dia dari sudut metod sahaja. Sebenarnya Ahli Sunnah wal Jamaah ni dari sudut sumbernya sama. Sumbernya ialah Al-Quran, As-Sunnah, kemudian pergi kepada ijtihad, berasaskan kepada qiyas, ijma' para ulama. Dia pergi ke situlah. Akhirnya dia akan pergi ke situ juga. Tetapi metodnya itu, metodologi dalam dia nak kalau akidah nak mensabitkan akidah. Kalau dari sudut fiqih nak mengeluarkan hukum hakam, ya. Jadi metod itu yang berbeza. Apa yang menjadi kemusykilan, kepelbagaian madrasah dan mazhab akidah adalah menjadi kemusykilan tentang kepelbagaian madrasah dan mazhab akidah adalah tahap penguasaan ilmu, keterbukaan dan memahami realiti waqi', yakni memahami realiti yang dia pergi tadi. Maknanya kalau dia kembali ke Malaysia ni, realitinya Malaysia lah. Dia belajar di negara luar, umpamanya di Mesir ataupun di Jordan ke, di Mekah ke, di Madinah ke. Okey. Kemudian yang penting ialah bagaimana dia nak menyesuaikan apa yang dia pelajari itu dengan realiti, tempat untuk dia tumpahkan ilmu dia itu.
Itu sangat penting sebenarnya kepada pendakwah ataupun para asatizah ni, pengajar ni. Tahap penguasaan ilmu sangat penting kerana penguasaan ilmu yang luas mampu mengurangkan perselisihan. Sangat penting seorang pendakwah, ahli ilmu, para asatizah ini mempunyai telaah yang luas, terutama dalam metod yang berbeza ini. Dia perlu tahu juga, dia tak boleh hanya stick kepada satu metod. Sebab tu ada kaedah para ulama kata man kasurat tila'uha qalla tiraduhu. Siapa yang luas telaahnya, pembacaannya, pengajiannya, dia pergi menadah, pergi sini, pergi sana kan. Ramai guru-guru dia, banyak buku-buku yang dia telaah, dia kaji, dia baca. Maka qalla tiraduhu, maka akan berkuranglah penentangan dan perselisihan. Maknanya dia akan jadi orang yang tak suka bergaduh. Dia tak suka bergaduh sebab dia tahu dah yang ni pendapat ni sebenarnya ada dia punya ground of dia punya hujah-hujah dia. Bukannya dia pakai hawa nafsu, dia tahu. Ini dia punya tokoh ulama yang pegang dengan pandangan ini sekian-sekian, alirannya sekian-sekian, dia hormat. Jadi dia tak kutuk, dia tak caci, dia tak maki. Cumanya dalam konteks realiti dia di Malaysia, dia kata itu tak sesuai. Yang sesuai di Malaysia ni aliran yang ni sekian-sekian. Begitu. Jadi dia kuranglah sikit perselisihan. Jadi kalau kita ni tertutup, kita tak tahu satu aliran itu, bila kita tak tahu, kita mungkin akan menghukum dia atas kejahilan kita. Macam zaman dulu-dulu lah. Kita zaman dulu-dulu, hanya orang yang pernah pergi buat haji ke Mekah saja, naik kapal saja dia tahu rupanya ada 4 mazhab. Kan? Yang kita lahir, sejak daripada lahir dah pegang dengan mazhab Syafi'i ni, kita tak tahu dah, hak tu lah kita kata Syafi'i, hak tu lah Islamnya. Kan? Maksudnya cara kita solat, kita berzikir, berwirid ramai-ramai lepas solat, kita kata itulah Islamnya. Kan? Sebab kita tak tahu pengamalan Islam yang lain di negara lain oleh umat Islam yang lain dengan mazhab yang berbeza, budaya, tradisi yang berbeza, tak terdedah. Tapi orang yang dah pergi ke Mekah, dia sampai Mekah baru dia tahu rupanya ada macam-macam mazhab dalam Islam ni. Tapi semuanya Islam yang sahih, cuma mazhab berbeza. Mazhab fiqh lah terutamanya. Ini Hanafi dia begini, Hambali dia begini. Ini tak payah baca Fatihah. Yang ni jari dia bergerak. Cuba kalau dia tak tahu, dia kata apa benda ni bergerak jari ni haram hukum, dia kata. Haram selalu tuan-tuan. Dia sama je sebenarnya. Bukan kata orang kita, orang Arab pun ada. Saya pun pernah kena tegur. Saya mula-mula pergi Jordan tuan-tuan, kita lepas imam amin, kita pun baca Fatihah lah. Selesai solat bagi salam, Arab yang duduk sebelah saya tu marah kat saya. Arab ni dia tak ada adab tuan-tuan, perangai yang jenis tak ada ilmu ni lah kan. Dia punya bisingnya, dia kata apa ni, baca apa ni Fatihah belakang imam mana boleh, dia kata kena diam dengar imam baca surah, tak boleh. Padahal kita Syafi'i, kita katalah ana Syafi'i, kau mazhab Syafi'i, kau tak baca tak apalah, kau mungkin Hanafi. Sebab dia bercampur, dia ada Hanafi, dia ada Syafi'i kalau di Jordan ni. Jadi rupanya dia tak kenal mazhab lain. Dia tahu yang dia je. Hak yang dia tu lah hak yang betul ni, hak yang lain tu salah. Jadi dia marah kat kita. Dia kata kita buat benda haram. Walhal dalam mazhab kita, kalau kita tak baca boleh jadi batal pula solat kita, tak sah solat kita. Kan? Dalam mazhab Syafi'i, kecuali kita dalam keadaan masbuk. Jadi pentingnya kita ada sikit ilmu berkenaan dengan kepelbagaian mazhab-mazhab yang muktabar lah dalam Islam. Bukan ajaran sesat, mazhab-mazhab. Mazhab ni maknanya yang muktabar lah. Itulah terutamanya mazhab 4 kalau fiqihnya, dan kalau akidahnya dia ni lah. Itulah Asy'ariyah, Maturidiyah, dan satu lagi Salafiyah yang ada di Mekah tu. Tapi yang tu tak sesuai lah kalau nak disebar di Malaysia ni. Tahap penguasaan ilmu sangat penting kerana penguasaan ilmu yang luas mampu mengurangkan perselisihan, salah faham dan prasangka buruk. Jadi kalau luas sikit pengajian kita tu, terutamanya di kalangan para asatizah, ustaz-ustaz pengajar, pendakwah ni, biar luas sikit pengetahuan dia. Tapi bukan bermakna bila dia tahu semua perkara, dia ajar semua perkara. Itu pun tak betul. Itu salah. Jadi keliru habis masyarakat nanti. Jadi dia kena pandai menyesuaikan diri dengan waqi'. Kan? Khatibun nas ala uqulihim, ala qadri uqulihim, kata Nabi SAW. Kamu sampaikan kepada orang ramai ini yang sesuai dengan pemikiran mereka. Bukan semua kita perlu sampaikan.
Tahap keterbukaan pula penting kerana tanpa keterbukaan akan membawa kepada ketaksuban membuta tuli dan kurang adab, di samping aliran lain akan dianggap sebagai bid'ah, sesat dan menyeleweng. Ya. Kadang-kadang ada aliran yang dia terlampau rigid, terlampau ketat sangat kan, atas sangkaan aliran dia sahaja yang betul kan. Ada yang dia tak melihat kepada hukum 5, dia lihat pada 2 hukum sahaja. Kalau tidak sunnah maka bid'ah selalu kan. Sedangkan hukum ni, hukum taklifi ni yang kita sedia maklum ada 5. Itu dipanggil hukum taklifi. Hukum fiqh ni 5. Mana ada hukum fiqh 2, bid'ah sunnah, tak, itu bukannya hukum kan. Jadi tuan-tuan, yang jenis macam tu dia mungkin akan cepat menghukum. Jadi aliran yang seumpama ini tak sesuai, dia boleh mengelirukan masyarakat. Boleh mengelirukan masyarakat. Kalau ada sesuatu amalan yang dia merasakan bahawa amalan itu tidak kuat dari sudut dalilnya, tetapi para ulama fiqh mengatakan amalan itu hukum dia paling-paling orang kata busuk pun kan, paling-paling busuk pun haruslah kita kata kan. Tak pun makruh, tapi makruh ni taklah kan, tak ada amalan yang kita galakkan orang untuk buat kerja makruh. Sekurang-kurangnya dia harus saja ya. Dia kalau dalam istilah fiqihnya dia tak sebut harus, dia sebut mustahab. Mustahab ni maksud dia rendah sikit daripada sunat. Mustahab maksud digalakkan. Mustahab tuan-tuan. Jadi kalau macam tu pun dia tak boleh nak kata oh ni bid'ah, tak boleh. Ya, dia tak boleh. Kalau dia tak mau buat, tak apalah, dia tak payah buat. Contohlah yang kita duk buat, wirid ramai-ramai, baca doa ramai-ramai. Ini memanglah kalau nak buka dalam kitab hadis, memanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tunjuk macam itu. Maksudnya doa ramai-ramai dipimpin oleh imam, Nabi tak buat sedemikian. Tapi Nabi kuatkan sikit bacaannya. Sebab itulah sampai kepada kita apa yang Rasulullah baca selepas solat. Tapi Nabi tidaklah buat sedemikian. Kalau anda kata Nabi buat, Nabi lazimi sedemikian, maksudnya lepas solat Nabi doa ramai-ramai, sebelumnya Nabi wirid panjang-panjang, akhirnya boleh menyebabkan berlaku masyaqqah pada kita. Akan menjadi sesuatu yang menyusahkan. Nescaya nanti sudah tentu akan ada sebahagian ulama yang ijtihad mengatakan hukumnya wajib. Selepas bagi salam kena duduk dulu, wajib tunggu dulu. Sudah tentu akan ada pandangan ulama yang macam itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak buat, dia tak perintah kita buat sedemikian. Tapi Rasulullah duduk sebentar selepas daripada solat. Nabi wirid, dan para sahabat dengar apa yang Nabi baca. Kemudian Nabi doa, ya. Tapi bersendirian dah. Tapi yang kita buat ni, adakah di sana wujud larangan? Tak ada larangan pun. Jadi boleh kita nak buat, tak ada masalah. Siapa tak mau buat silakan, tak ada masalah. Kita pun tak kata dia wajib. Sama macam tarawih lah. Tarawih pun Nabi tak buat. Nabi buat tarawih, maksudnya Nabi tak buat secara jamaah. Nabi tak perintah. Tapi ketika Nabi buat, ada sahabat tengok Nabi buat. Sebab Nabi buat awalnya di masjid, maka sahabat ikut. Hari pertama ada orang ikut, yang kedua lagi ramai, ketiga lagi ramai. Nabi tengok bila dah makin ramai, Nabi pun tak buat dah kat masjid. Nabi buat dah rumah. Sebab kalau Nabi buat juga, dibimbangi akan diwajibkan pula nanti solat tarawih. Akan jadi masyaqqah, akan menyusahkan umat dia. Nabi bimbang kalau diwajibkan satu perkara yang menyusahkan umat dia. Itu sayangnya Nabi pada kita, ihsannya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya. Sebab tu Nabi tak buat. Tapi tidak kita katakan tarawih itu bid'ah kan. Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun sendiri dia buat. Beliau kumpulkan umat Islam solat dan diimamkan oleh Sayyidina Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardah. Okey. Jadi kalau kita luas sikit pengetahuan kita tentang kepelbagaian mazhab, terutamanya para pengajar ni, ya, para pendakwah kita ni, kuranglah sikit kita nak menyalahkan orang lain. Dalam pada itu, keperluan memahami realiti tidak boleh diabaikan kerana setiap pengajaran yang disampaikan hendaklah sesuai dengan waqi' yang di latar belakang masyarakat sekeliling. Ini sangat-sangat penting tuan-tuan. Seperti Syekh Qardawi, dia datang ke Malaysia. Syekh Qardawi, dia mungkin ada metod yang berbeza dengan kita ni, termasuk dari sudut fiqhnya pun lain. Fiqh dia, mazhab fiqh dia lebih kepada Hanafi.
Tapi bila dia datang ke Malaysia ni, dia suruh kita pegang dengan akidah kita Asy'ariyah ni, dan pegang dengan mazhab Syafi'i kita. Ya, sebab dia nak pastikan kesatuan umat Islam ni, jangan berpecah dalam perkara yang berkait dengan metod ni, kan. Jadi tak guna kita bergaduh. Nanti kita akan buang masa saja, salah menyalah sesama kita. Walhal tak ada pun yang salah sebenarnya, kan. Dia lebih kepada yang mana pendapat itu lebih kuat, yang ni lebih kuat, yang ni kurang sikit kuatnya. Dia lebih pada tu je, kan. Perbezaan para ulama itu, mana ada ulama yang nak buat satu amalan ataupun nak mengajar umat dia buat salah. Tak ada, kan. Semua berijtihad untuk mencari yang paling tepat dengan Al-Quran, dengan sunnah, ya. Oleh yang demikian, manhaj wasatiyah ni jadi penting tadi untuk mengetahui wakil, latar belakang ni penting, kan. Jadi kalau di Malaysia ini, wakil kita sejak turun temurun, realiti kita adalah pegang dengan mazhab Syafi'i dan akidahnya Asy'ariyah. Jadi kita mesti raikan dan mesti kekalkan pegangan itu, supaya tidak membawa satu fahaman aliran yang menggelirukan. Oleh yang demikian, manhaj wasatiyah diperlukan bagi membentuk pendekatan yang ideal sesuai dan harmoni dalam mengetengahkan ilmu akidah. Ia penting supaya ilmu akidah ni benar-benar menjadi sumber kekuatan dan perpaduan umat Islam seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta bukan menjadi punca kelemahan dan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Ya, itu yang sangat penting, itu yang sepatutnya. Ya, dengan akidah ni yang kita sampaikan kepada masyarakat ni sepatut jadi sumber kekuatan, bukan sumber perbalahan. Bukan dia menjadi sebab orang berbalah, orang kafir mengkafir, sesat menyesat sesama sendiri. Dia belajar akidah, habis belajar akidah menyesatkan orang. Dia tak kenalah tu. Ya, kalau yang sesat tu tak apalah, memang betul-betul sesat. Tapi dia sesat menyesat, kafir mengkafir, bid'ah membid'ah pada perkara yang tidak tepat, tidak betul. Dalam konteks ini disyorkan beberapa pendekatan yang berpaksikan prinsip-prinsip wasatiyah, iaitu kesederhanaan, tidak terlalu ketat. Untuk faham wasatiyah itu lebih mudah, iaitulah tidak terlampau ketat ataupun ifrat, dan tidak terlampau longgar, yakni tafrid, serta mengutamakan apa yang lebih utama. InsyaAllah nanti dia akan lebih jelas bila kita tengok satu persatu nanti. Wasatiyah dari sudut ketuhanan, dari sudut kenabian, dari sudut sumber ilmu, kita akan nampak satu persatu. Okey, jadi yang pertama, mengutama dan meraihkan pengajaran akidah yang bersifat mesra tempatan supaya ia sesuai dengan latar belakang akidah yang sedang menjadi pegangan umat Islam semasa. Sebagaimana sedia maklum, akidah yang menjadi pegangan umat Islam di Malaysia adalah berdasarkan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini agak umum sikitlah. Berdasarkan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksudnya memang kita di Malaysia ni tak boleh bawa aliran yang lain. Ini kita dah sebut dah dalam awal-awal perbahasan Ahli Sunnah wal Jamaah. Memang dah ada dah dalam kita punya keputusan fatwa sesetengah negeri masukkan dalam undang-undang tubuh negeri, mesti sultan negeri pun mesti pegang dengan Ahli Sunnah, rakyat mesti pegang Ahli Sunnah. Kemudian didetailkan pula lagi mesti pegang dengan mazhab Syafi'i. Ada sesetengahnya sebut aliran Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi maknanya setiap pendakwah mesti raikan ini. Dia belajar mana sekalipun, tak kisahlah, walaupun Mekah, Madinah sekalipun, dia mesti raikan. Ini pegangan dia. Kecuali dia ada i'tiqad yang silap. Apa dia i'tiqadnya? Itulah pada i'tiqad dia, apa yang menjadi pegangan umat Islam di Malaysia sekarang ni adalah sesat. Ini masalah. Ini yang dia akan bawa ajaran yang ekstrim. Dia akan bawa ajaran yang ekstrim. Maksud apa? Itulah dia nak paksakan orang terima pegangan dia yang dia belajar dulu. Atas alasan bahawa pegangan yang dipegang ataupun metod manhaj yang dipegang oleh masyarakat setempat ni dah terpesong, salah, sesat. Ini yang jadi masalah, tuan-tuan. Ini yang jadi masalah. Jadi tidak sepatutnya. Bahkan perlu diutamakan dan meraihkan pegangan
setempat. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bila beliau pergi ke Iraq kan. Bila dia pergi ke Iraq, yang ketika itu di Iraq adalah mazhab Hanafi. Kita tahu Imam Abu Hanifah di Iraq dan anak muridnya Imam Hasan Asy-Syaibani yang ketika itu masih ada lagi. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i ketika ditolak untuk menjadi imam, waktu subuh dia tak baca kunut. Kerana menghormati pandangan Al-Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi yang menjadi pegangan majoriti orang-orang Iraq. Ya. Jadi subhanallah, maksudnya kalau dia nak buat kunut pun mungkin orang situ pun hormat dekat dia kan, sebab dia pun imam besar, tokoh ulama hebat, Al-Imam Syafi'i. Tapi kerana hormatnya dia, meraihnya dia kepada Al-Imam Abu Hanifah. Jadi dia bukannya soal yang ni betul, yang ni salah, tidak kan. Dalam fiqh ni, dalam masalah perbezaan pandangan kalangan ulama ni, perbezaan metod dan sebagainya ni, hanya dari sudut mana yang lebih kuat. Yang ni lebih kuat mengikut pandangan ulama ni, yang ni kurang sikit kuatnya dari sudut dalil lah. Itu sahaja, bukan sampai ke peringkat yang ni hak, yang ni batil, yang ni benar, yang ni sesat, tidak. Kalau dah melibatkan batil dan hak, sesat dan benar, mereka akan tegas. Tapi dalam bab khilaf yang memang mu'tabar, dibenarkan, dia takkan sampai ke peringkat itu. Jadi sebab tu penting mesti diraihkan aliran setempat. Ya, kalau Asy'ariyah, maka Asy'ariyah lah yang kita ajar. Bab ketuhanan sifat 20, yang itulah kita perkemaskan sifat 20 itu kan. Ya, ada orang dia kritik pula lah, dia kata pula lah macam-macam, sifat 20 ni ajaran falsafah lah, apalah. Memang asalnya dia ajaran asal dari sudut metod dia tu falsafah, tapi yang telah diislamisasikan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tujuannya ialah kerana nak melawan falsafah lah tujuannya. Ya. Jadi tak ada masalah kan, benda tu metod sahaja, disiplin. Kita pun tak kata benda tu nak kenal Tuhan mesti melalui itu, wajib, tidak. Tapi dia disiplin, dia satu metodologi. Tapi sampai nak mentohmah, nak mengatakan bahawa sifat 20 ni sesat lah, dia ajaran falsafah, tak ada kena-mengena dengan Islam, ini hanya mengelirukan masyarakat. Dah berapa ramai dah orang yang meninggal dunia atas sifat 20 tu. Maknanya dia kenal Tuhan dengan sifat 20 tu lah kan. Allah tu wujud, dia qidam, dia baqa', kekal, dia tidak binasa kan. Dia kenal Allah dengan sifat 20 tu lah. Tiba-tiba kita mari ke Malaysia ni, balik-balik kita kata sesat. Letih lah tuan-tuan. Maknanya berapa ramai dah yang mati sesatnya hak mengaji sifat 20 ni. Kalau dia kata sedemikian, ya, ini pandangan-pandangan yang melampau, yang tak meraihkan aliran setempat. Yang kedua, pengajaran akidah hendaklah memberi fokus kepada perkara usulul i'tiqad yang jelas dan disepakati oleh para ulama, dan cuba mengelakkan perbincangan furu' al-i'tiqad yang diperselisihi antara para ulama. Usulul i'tiqad, tuan-tuan tengok tu, ada dalam nota kaki tu, saya ada tuliskan. Jadi usulul i'tiqad ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan prinsip keimanan kepada Allah, malaikatnya, kitab, rasul, hari akhirat, rukun iman kita kan, qada dan qadar. Al-Quran itu benar dan diturunkan daripada Allah Ta'ala, Rasulullah diutuskan kepada seluruh manusia dan lain-lain. Ia adalah hukum hakam akidah yang menyeluruh, yang kulliyah, yang disepakati ulama secara ijma', dan perkara yang dimaklumi dalam agama secara darurat, maksudnya secara asas sangat. Benda-benda ni kadang budak tadika pun dia tahu kan, rukun iman dia tahu, dia faham. Soalan, tuan-tuan tahu kan cerita Mentega Terbang kan, yang jadi kontroversi tu, filem-filem indie tu yang jadi kontroversi tu kan. Apa benda filem indie tu, apa premis utama dia? Tengok dia punya lekehnya tuan-tuan. Premis utama dia ialah apa akan jadi selepas kita mati. Itu soalan tu budak tadika pun tahu kan. Dia termasuk dalam perkara ma'ulima midaddini bid-darurah, perkara yang dimaklumi dalam agama secara asas sangat, secara prinsip. Tak payah jadi ustaz, tak payah mengaji tinggi-tinggi, semua orang tahu bahawa lepas mati kita akan dibangkitkan. Nanti akan ada pembalasan, akan ada penentuan, imma syurga wa imma neraka. Dihisap segala amalan kita, mana yang berat, dosa ke atau pahala ke. Jadi benda ni benda yang basic, kan?
Ini dipanggil usulul i'tiqad. Usulul i'tiqad. Tapi itulah zaman sekarang ni tuan-tuan, orang boleh buat filem petikai benda tu. Jadi bimbang juga kita tengok akidah anak-anak kita ni tuan-tuan. Kena check apa yang dia tengok dekat internet tu. Sebab filem indie ni dia macam buku indie. Macam buku indie. Dulu buku, berlambat-lambat buku indie ni tuan-tuan. Iaitu buku independent book. Yang mana dia tulis sendiri, kemudian dia cetak sendiri, kemudian dia jual sendiri. Dia buatlah diskusi tertutup itu di sana sini, tepi jalan, belakang bangunan lah, dalam kedai makan lah, apalah. Ni pokok ni, budak-budak muda kita ni kan, dia nak menyatakan apa pun pendirian dia tentang agama, tentang Tuhan ke, tentang Nabi ke, dia buat. Dia cetak sendiri, dia pun jual sendiri. Kadang-kadang kita pun tak tahu buku tu ada kan. Dia di luar kawalan kerajaan, sebab kita tak tahu. Sama sekarang ni filem indie pula dah tuan-tuan. Jadi dia buat filem, apa pun yang kepala dia terlintas kat kepala dia, Islam ni betul ke tidak? Betul kan Islam ni satu-satu agama yang benar? Itu sebenarnya persoalan dia, yang penulis skrip tu sebenarnya. Betul ke Islam ni satu-satunya agama yang benar? Itu yang sebenarnya dia nak jawab kononnya dalam filem dia tu. Jadi dia buatlah Islam ni, orang Islam kita ni tuan-tuan, kalau tengok dalam Tumbuh Ramah tu, dia ni belajarnya macam belajar sekolah agama jugalah gayanya tuan-tuan. Dia buat filem itu, kemudian dia cari pelakon sendiri, dia tak tahulah dia upah macam mana, tapi adalah syarikat yang tertentu ni. Kemudian dia masukkan dalam platform internet, dalam mana-mana platform lah. Tapi bukan platform yang biasa kita buka, seperti YouTube. YouTube ni kita biasa buka, tapi platform lain, apa benda namanya, view.com. Tapi bila kita bising apa semua, bila benda tu bocor, meletup, jadi dia pun delete daripada view.com tu, dia pergi masuk pula dalam nama Bilibili. Lagilah tak pernah dengar. Bilibili.com pula dah. Jadi macam-macam cara tuan-tuan. Bila saya tengok tu, bila tengok yang penuh tu, Allahu Akbar, berat tuan-tuan. Bila si anak tu, kononnya ni anak dah, dia punya pelakon utama dia ni budak umur 16 tahun. Kononnya tanya dengan bapak dia, dia kata, betul ke Islam tu, kamu rasa dia satu-satunya agama yang benar? Dia tanya bapak dia. Bapak dia jawab, Bapak dia kata itu adalah perjalanan hidup aku. Itu kepercayaan aku. Tapi kalau engkau jumpa satu yang lebih lagi baik daripada itu, silakan, go ahead, dia kata. Dia boleh cakap macam tu kan anak dia tuan-tuan. La haula wala quwata illa billah. Kalau macam tu, itu bukan iman nama dia, kan? Itu bukan iman, itu pendapat. Agama ni bukan soal pendapat. Pendapat aku rasa Islam ni betul. Tidak. Bukan pendapat kita tuan-tuan, tapi iman kita. Iman kita, iman tu tasdik al-jazim. Iaitulah kita membenarkan secara muktamad. Secara bulat, muktamad, tidak ada keraguan walau 0.00001 pun terhadap segala yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu masuk iman. Kan, tasdik al-jazim. Apa antara yang dibawa oleh Nabi kita yang ada dalam Quran? Itulah Islamlah satu-satunya agama yang benar, agama lain batil. Itu akidah kita. Jadi kalau anak kita tanya macam tu, kita kena jawab jelas-jelas lah. Bahawa hanya Islam saja agama satu-satunya yang benar, yang lain batil. Itulah iman. Oh, dia boleh kata itu kepercayaan dia kan. Jadi kalau kamu cari ada jumpa satu agama lain lebih baik, kamu masuklah. Boleh dia kata macam tu tuan-tuan. Ini sangat-sangat mengelirukan ni akhir zaman tuan-tuan. Jadi ini usul i'tiqad. Jadi itu sebabnya pengajaran akidah ni macam mana sekalipun mesti memberikan fokus pada usulul i'tiqad. Perkara yang menjadi prinsip-prinsip akidah ni tetap mesti diutamakan. Maksudnya masih ada lagi something wrong dalam masyarakat kita ni, yang tak clear lagi bab usul i'tiqad ni. Tak selesai lagi bab ni. Jangan kita membesar-besarkan sangat isu furu' al-i'tiqad. Furu' ni maksudnya itulah perkara cabang-cabang akidah. Saya ada tulis kat bawah tu tuan-tuan. Furu' i'tiqad, persoalan cabang yang timbul akibat nusus, yakni nas syarak, nas Quran, nas hadis, yang tidak muktamad sama ada dari sudut subut ataupun dilalah. Dari sudut subut itu dari sudut sampainya nas itu. Kalau Quran tak ada isu lah. Tapi hadis itu ada perbahasan. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang bahkan maudhu', palsu, ya. Dan dari sudut dilalah, itu dari sudut petunjuk apa dimaksudkan oleh ayat Al-Quran itu.
Ya. Apatah lagi kalau dia melibatkan ayat-ayat yang mutasyabihat, ya. Termasuk perbahasan ilmu kalam yang dipersisihkan oleh ulama hingga terjadinya perdebatan berpunca daripada dilalah nusus, yakni petunjuk nas-nas tadi yang bersifat zon, itulah yang bersifat tidak muktamad, zon. Ya, ada sangkaan. Antara isu-isu tersebut adalah ijtihad, sama ada Nabi SAW melihat Allah ketika Mi'raj atau tidak. Ijtihad tentang makna sifat-sifat Allah. Ini yang paling banyak sekali orang duk bergaduh ni, tuan-tuan. Bukan orang lain, ni ustaz-ustaz gaduh. Ini benda furuk sebenarnya. Kan bergaduh apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kan? Ar-Rahman dia bersemayam di atas arasy. Apa makna semayam itu, kan? Itu dia ada perbahasan dia. Ini ada khilaf sebenarnya di kalangan para ulama. Tapi yang penting ialah mesti kita mentanzihkan, menyucikan Allah daripada segala penyerupaan, penyamaan dengan makhluk. Adapun dalam konteks kita di Malaysia, kita pegang sajalah akidah yang memang dah menjadi anutan kita, itulah Asy'ariyah. Yang mana kita pegang kepada dua, sama ada ayat-ayat yang mutasyabihat itu maknanya kita serah saja pada Allah, kita tak bahas, ataupun kita takwilkan mengikut takwilan para ulama. Dah senang. Jadi settle. Jangan duk bergaduh sangat. Ambil itu cukup dah, habis cerita. Tapi yang itulah dia duk besar ke, tuan-tuan. Bab masalah furu' i'tiqad ni. Siapa yang kata dia tak takwil, maka dia telah terjebak ke dalam menyerupakan Allah. Maka dituduhlah orang ni tajsim. Mana yang takwil pula dituduh pula orang yang tidak mentakwil pula, tuduh orang yang menakwil ini membatalkan makna sifat yang sebenar pula dah. Jadi akhirnya bergaduh. Ya. Dan yang masalah tadi tu yang tak clear lagi, kan, ramai lagi yang tak clear tentang masalah apa jadi lepas kita mati. Islam ke satu-satunya agama yang benar, yang tu habis terabai, tuan-tuan. Ini yang kita bimbang. Ya. Kita tekan sangat masalah cabang, akhirnya masalah usul itu yang sepatutnya kita tekankan dalam masyarakat terabai. Wallahu taala alam. Kita berhenti sekadar tu, insya-Allah nanti selepas raya lah kot, kita sambung balik. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan. Moga-moga tahun ni menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la